mesti sebenarnya memang ternyatalah terbukti dah kita punya outing kali ini memang gagal. Apabila kenal pasti dah gagal tu tentunya seperti Dato' Hong beritahu juga. Coach Tan Cheng Ho sudah tentunya dah buat postmortem, sudah tentunya dia pun ada laporan daripada dia punya technical study group dan sebagainya. Dan kita tengok komen-komen ada setengah menyatakan pada masa yang akan datang tu pastikan, bagi saya pun saya setuju, pastikan apabila kita nak ambil pemain naturalisasi itu kita kaji betul-betul karakter dia, latar belakang dan kena ambil kira. Ini bukan kata nak ambil tangkap muat begitu saja, tak ada. Dan satu lagi yang paling penting sekali itu orang kata jiwa. Dalam bola sepak ni jiwa. Dia masuk dalam padang, kadang kita tengok pemain naturalisasi masuk dalam padang dia macam tak ada tanggungjawab, sambil lewa gitu macam Saudara Azlan bagi tahu tadi, dia tak ada soul tak ada soul. Ya, silakan. He don't have the heart and soul. Dalam keadaan macam tu seolah-olah kita mempunyai passenger dalam padang dah. Saya pun baca juga ada setengah netizen yang komen, memang kita mempunyai 3 passenger dalam padang, tak menyumbang pun. Padahal tempat tu diberi pada anak tempatan sudah tentunya dengan semangat juang yang tinggi. Dan kalau kita tengok second game dengan Vietnam, second half tu kemasukan anak-anak tempatan, anak-anak muda tu, dia memberi satu sekurang-kurangnya memberi harapan. Dan seterusnya pada game Thailand terbukti juga. Itu benar-benar ini bagi saya berhujah. Yang paling penting sekali itu bukan kata kita tak boleh. Kalau pemain naturalisasi ini dia mesti, he must be an asset to the team, bukan sekadar tangkap muat macam kali ini. Saya anggap itu macam tangkap muat. Okay. So it is not fair to the local players. So untuk yang akan datang, kita punya tournament nanti dalam pergi ni, kita perlu menambah baik untuk mencari pemain-pemain tempatan. Mungkin masa panggilan national team hari tu ada setengah mungkin ijat ke, ada apa masalah kan, this is the time kita buat kajian. Tapi apa sekalipun kita serah pada kita punya head coach. I think by now he should have some clear picture apa nak buat untuk tim tu dan sebagainya lah. Dan dengan penuh harapan dan technical team dapat bantu dia, orang-orang macam Datuk we sit together dengan all the people there and then come up with something positive. InsyaAllah bagi saya kita boleh. Betul. We are very sure Coach Tan Cheng Ho sudah mengumpul data-data, maklumat, pandangan dan juga pendapat. Okey, saya Abalan. Sebelum pergi ke Abalan, boleh tak kita cakap ada yang berpendapat lah kan, mereka bermain dengan Harimau Malaya agak berbeza mereka apabila bermain di kelab sendiri. Itu juga sering dipersoalkan apabila Euro ini mengambil tempatnya, kepentingan di kelab dan juga kepentingan di negara. Cumanya mungkin saya nak menarik perhatian Abang Azlan Johar sebenarnya. Mungkin kita ni apply pemain-pemain naturalisasi rasanya beberapa tahun kebelakangan ini, kalau tak salah saya, kalau saya salah betul kan. Jadi satu ketika dulu zaman mungkin Datuk Biraja Gopal tidak menggunakan naturalisasi, kita juga melalui keputusan-keputusan yang tidak merangsangkan. Jadi peminat-peminat tampil dengan kata, kenapa kita tak guna naturalisasi? Singapura sudah, Thailand sudah, negara-negara yang sudah. Tetapi apabila pada hari ini dia punya jawapan agak berbeza. Bila kita menggunakan naturalisasi, kita pula mengharapkan balik kepada menggunakan pemain tempatan sepenuhnya. Jadi pandangan Azlan Johar sendiri tentang pandangan dan pendapat yang kadang-kadang kita sendiri rasa keliru dengan pandangan dan pendapat yang dilontarkan oleh pemerhati dan juga peminat-peminat bersepak negara kita. Ya, apabila cakap pasal menggunakan pemain naturalisasi ini, sebenarnya pada tahun 84 ataupun 85 Malaysia telah cuba untuk menggunakan khidmat salah seorang bekas pemain Singapura, iaitu Razali Adias. Khidmatnya itu terpaksa dibatalkan kerana pemain ini pernah bermain untuk pasukan Singapura untuk pertandingan peringkat umum seperti peringkat umum bawah 18 dan 21. Tetapi apa kita lihat pada keputusan dan juga sekarang ini macam-macam pemain mengatakan kita berbalik kepada pemain-pemain asal ataupun pemain-pemain negara kita sendiri. Ini juga kita merujuk kepada bagaimana kita mudahnya mengambil jalan pintas, menidakkan apa-apa cadangan ataupun perancangan yang telah diprogreskan oleh FAM seperti
seperti menggunakan pemain-pemain naturalisasi ini. Kita tidak dengar pun komen-komen daripada netizen apa yang perlu kita lakukan hasil daripada kegagalan ini, daripada pemain naturalisasi ini. Apakah yang harus kita gunakan, program apakah yang harus kita gunakan untuk memastikan pembangunan bola sepak ini dimajukan dengan sebaik-baiknya. Kerana saya rasa memajukan bola sepak menggunakan anak-anak tempatan, saya rasa ini adalah satu kerja yang harus diberikan tumpuan awal sekali. Jika kita lihat pada pemain-pemain naturalisasi yang kita gunakan dalam pertandingan di UAE tempoh hari, kita lihat ya, seperti Sumare ya, sepanjang tahun 2021 dia hanya bermain 5 game saja. Dan dalam 5 game tu dia hanya bermain 95 minit. Iaitu semasa dia di Thailand. Dan dalam 5 game tu dia hanya main sebagai pemain gantian. Ini salah satu contoh yang saya merasa menjadi muskil kepada saya ya, bagaimana pemain ini yang beraksi dengan minit yang sedikit, perlawanan yang juga sedikit, tetapi dipanggil untuk mewakili pasukan kebangsaan. Begitu juga dengan pemain-pemain negara kita sendiri, seperti Akhtar Rashid hanya bermain 4 game dan bermain 30 minit saja sepanjang tahun sebelum beliau dipilih mewakili pasukan negara. Begitu juga dengan Liridon, ketika pemain ini berumur 29 tahun dan sekarang ini mewakili pasukan Newcastle Jet di Australia, beliau bermain hanya 9 game, iaitu 186 minit. Jadi daripada sini saya pun menjadi tanda tanya, macam mana pemain ini dinilai untuk kita ambil mewakili pasukan kebangsaan. Kalau saya senaraikan ramai seperti Nazmi Faiz sendiri, hanya bermain 7 game tetapi bermain sebanyak 190 minit. Dalam 7 game itu 5 game dia bermain sebagai pemain gantian. Jadi saya lihat perkara ini harus dikaji. Sebagai bekas jurulatih pasukan kebangsaan, Dato' Ong sendiri faham apa maksud saya. Kerana pemain-pemain ini haruslah dinilai ketika mereka beraksi dengan baik di dalam pasukan liga. Kita tidak boleh memilih pemain atas sejarah silam. Kerana sejarah silam telah lepas, tetapi kita memilih pemain mengikut masa kini dan persembahan mereka terkini. Jadi saya rasa pemilihan pemain juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk sebuah pasukan yang kuat, bukan saja pasukan kebangsaan, mana-mana pasukan sendiri, iaitu pelibatan pemain-pemain dalam liga tempatan, liga antarabangsa mereka juga memain peranan yang penting untuk kita pilih mewakili pasukan negara yang kita sayang ini. Antara yang ditimbulkan adalah waktu dan juga permainan itu tidak mencukupi, jumlahnya agak sedikit dan tetapi